Assalamualaikum guys, selamat datang ke SRTV. Jadi ini adalah video terakhir lah sebelum bermulanya tumpuan kita untuk memberi pandangan, review, ulasan tentang saingan Liga Super untuk Sabah FC yang akan berlaku pada esok hari 24 hari bulan sewaktu video ini dirakamkan, di mana kita akan menentang Star City. Walaupun sudah beberapa perlawanan telah dilakukan lah semalam, ada so far konsisten lah semua big team yang berlawan pada perlawanan tersebut mendapat result yang mereka inginkan. So itu yang kita menarik lah. Waktu kick off tu aku tengok Selangor, aku tengok Terengganu memang best, aku tengok MU juga best juga lah. MU kena 2-0. Aduh, aku dah tahu lah macam mana MU ni. Jadi di video ni apa yang aku janjikan ialah aku ingin bercerita mengenai aku tahu aku suruh buat semua perkongsian aku sebelum ni, pandangan aku mengenai persiapan Sabah FC, transfer Sabah FC, revolusi Sabah FC, lepas tu perlawanan pre-season Sabah FC. Semua aku sudah bagi opinion aku di sana. Tapi ini adalah conclusion out of all the opinions yang aku berikan di dalam video ni untuk Sabah FC. Dan ini adalah tahun kelima kita menjalankan perkongsian terhadap Sabah FC di SRTV ni. So for me personally it's a big achievement lah, di mana aku dapat aku punya nombor yang aku inginkan, iaitu 10,000 K. Tapi benda ni aku tidak mau bilang orang tap my shoulder atas kejayaan ni, tapi ini adalah kejayaan anda semua, sokongan anda semua yang anda berikan terhadap SRTV. Tiada sokongan, bantuan daripada anda, SRTV ni bagi aku tiada apa-apa jugalah. So anda adalah nadi utama di dalam perjalanan SRTV ni. So di sini aku memiliki peluang untuk mengucapkan ribuan terima kasih di atas sokongan yang anda berikan. So untuk perjalanan musim 2026-2027 ni ada benda yang aku ingin kongsikan di sinilah. Di mana of course tujuan SRTV ni adalah seperti kita lepak di kedai kopi, semua orang boleh memberikan opinion apa segala, tiada masalah. Anda boleh kritik against aku punya pandangan, aku tiada masalah dengan semua tu. Pasal sekali lagi ini adalah tujuan channel SRTV. Cuma lately ni kita terlalu kita ada kita punya moderator juga di SRTV ni. So moderator pun akan keep on report dengan akulah yang cuba cek individu-individu ni, cuba cek komen dia, macam sudah melebihi batas. Pasal kita melihat benda-benda seperti politik, agama, bangsa, body shaming, benda-benda lucah, apa semua tu kita akan start pantau sudah. In fact, kita ada dalam menghampiri 10 individu yang telah kita block lah, dan baru-baru ni pun semalam ada satu sudah orang kena block bila dia macam getting personal lah, aku boleh katakan macam tu. So kalau maksud aku tu, kalau kamu mau komen tiada masalah, please do komen apa-apa benda yang kamu, tapi aku mau benda tu berilmiah lah. Orang macam tu. Kalau kamu tidak setuju, kenapa? Apa reason dia? Bukan macam tidak bersetuju lepas tu cakap orang ni pandai-pandai lah, cakap orang ni apa berangan apa semua benda-benda macam tu lah. So maksud aku tu, we encourage people untuk mengomen dengan bijak dan again lah berilmiah. Orang macam tu lah. Bukanlah kita macam kita ni semua pandai, tapi we are learning lah, macam aku cakap macam tu. So okay guys, sorry, itu adalah mukadimah yang awal lah. Okay ya. Sebelum kita meneruskan akhirnya perkongsian untuk kick off perjuangan Sabah FC ni. So, rumusan aku hasil daripada semua perkongsian yang telah aku berikan, aku ingin mengaitkan juga dengan kita punya bos yang mengatakan untuk musim ni kita akan target top 5. Benda ni sudah aku kongsikan pada video sebelum ni lah. Bagi aku, kalau diorang mau target macam tu, okay, bagus. Macam at least kita ada KPI dengan persiapan kita. Cuma aku di sini aku lebih memandang apa yang kita miliki sekarang ni untuk top 5, kita boleh menghampiri top 5. Itu pandangan aku. Kita boleh menghampiri top 5. Tengok apa yang kita miliki sekarang ni. Tapi again, untuk kekal sehingga hujung musim berada di top 5 tu,
aku rasa kita akan struggle sebenarnya. Pasal apa? Bukan aku mau cakap yang apa yang kita miliki ni tidak kuat, tidak bagus. Tapi kita akan ingat sekali lagi, ini adalah management baru. So kita tidak tahu. So far, the way they handle everything, aku bagi 2 thumbs up. Itu. Tapi along the way, apabila ada masalah yang mungkin berlaku, kita tidak tahu macam mana dia orang boleh handle masalah tu. Ini kita perhatikan pada beberapa musim lepas lah. Macam starting okay, in the middle start goyang. Ada juga starting tidak okay, in the middle pun tidak okay, lepas tu hujung lingkup. Tapi dalam masa yang sama, kita achieve something. Seperti kita pergi final Piala FA, kita menang MFL Challenge Cup. So, kebarangkalian benda tu semua berbeza. So, that is why macam kita susah sebenarnya mau menganggarkan bagaimana untuk perjalanan musim ni hasil daripada apa yang kita telah pelajari pada musim lepas. Tapi again, so far aku berpuas hati lah dengan apa yang telah diatur, dirancang oleh manajemen sekarang ni. Cuma sekali lagi untuk aku merasakan tim ni untuk kekal top 5, aku rasa sekali lagi ianya akan menjadi sedikit struggle, akan menjadi masalah untuk kita. Pasal aku memerhatikan benda tim ni adalah tim baru. Itu sebenarnya. Pasal rombakan yang kita lakukan ni cukup besar tau. Cukup terlampau besar sebenarnya. Dan memasukkan pemain yang di luar daripada Liga Super ni pun menjadi impact. The only player yang betul-betul pernah beraksi di saingan Liga Super ni kita bawa masuk lebih kurang 4 orang saja. Daripada Star City kebanyakannya. So, untuk individu tu aku merasakan okey, tidak masalah. Diorang boleh perform. Tapi aku lebih melihat kepada pemain-pemain import sebenarnya yang bagi aku mereka memerlukan masa untuk mengenal keperluan, kepentingan dan juga requirement di saingan Liga Super ni. Dari why aku rasa mungkin kita akan memiliki slow start. Walaupun prediction aku sebelum ni 5 perlawanan terakhir mungkin kita boleh kumpul 9 ke 10 poin aku. Gemini cakap 11 ke 15 poin. 11 ke 13 poin. Anda mengatakan 15 poin. So aku suka anda, keyakinan anda tu. Tapi as for me, dia di dalam 10 ke 11 begitulah. Okay, kerana walaupun aku mengatakan 4 saingan pertama di Stadium Likas advantage perlu diambil, tapi aku memandang satu sudut lagi lah yang pemain kita ni cukup baru. Pre-season memang cantik, memang bagus dia orang. Kenapa? Kita kena tengok satu sebab pasal perlawanan tu tidak ada dia punya kos lepas dia. Kalau kalah lah. Lebih kurang macam tu. Itu tidak ada. Tapi aku yakin mereka memberikan 110% juga waktu persembahan pre-season tu lah. So, apabila masuk ke saingan Liga Super, di sana akan wujud kos lepas di mana sebarang kesilapan, sebarang kekurangan, sebarang ketidaksampaian akan menggagalkan kita untuk mengutip at least 1 poin pada perlawanan tersebut dan of course kekalahan adalah benda yang kita perlu elakkan. So di situ wujud dia punya tekanan untuk perlawanan di saingan Liga Super ni. Baik juga FA, baik juga Piala Malaysia, baik juga MFL Challenge Cup. Ini adalah benda yang cuba aku sentuh yang aku dah jumpa ayat dia tu lah pada video sebelum ni. So ayat dia sebenarnya adalah ketegangan, pressure untuk saingan Liga Super ni berbeza dengan apa yang kita lalui pada perlawanan pramusim tersebut lah. So ini adalah benda yang aku memerhatikan sebenarnya. So that is why aku rasa might be kita akan experience slow start daripada Sabah FC. Tapi fingers crossed lah, aku mengharapkan benda tu tidak berlaku sebenarnya. Aku mengharapkan 5 perlawanan permulaan ni akan berjalan dengan lancar. Itu doa aku. Cuma aku tidak boleh tolak tepi ada benda-benda faktor-faktor lain lah. So talking about emotionally, of course kalau aku cakap dari segi emosi, dari segi kemintaan aku terhadap kelab ni, of course aku akan cakap Sabah FC tidak akan melalui sebarang masalah 5 match pertama. Kita akan kumpul full point pada 5 match pertama. Tapi dari segi
pengalaman aku menyaksikan perjalanan Sabah FC ni dan berdasarkan data-data di sepanjang musim mengendalikan perkongsian Sabah FC ni, benda-benda yang sedemikian technical tu aku tidak boleh tolak tepi jugalah. So this why macam aku mengatakan tadi, dari segi emosi of course kita akan dapat 15 point, tapi dari segi technical ada benda-benda lain yang kita perlu perhatikan yang menyebabkan aku lebih meletakkan prediction aku ke arah technical daripada emosi. That's why aku menganggarkan again lah point yang aku sebut sebentar tadi tu. So realistically aku rasa sukar untuk top 5, tapi apa yang aku mahu untuk Sabah FC, maksudnya KPI diorang tinggi, alhamdulillah, good job, tu thumbs up sekali lagi. Tapi aku meletakkan KPI aku rendah sikit. Pasal apa yang penting sekarang ni adalah untuk Sabah FC kekal dengan pasukan apa yang kita miliki sekarang ni, tidak ada lagi pemain keluar meninggalkan Sabah FC, agar senang untuk kita mengatur formation, pengaturan pemain, kepentingan pemain, untuk kita punya head coach ni. Pasal kalau masuk lagi pemain baru, new thing lagi kena adapt, new thing lagi kena atur balik, agar untuk perjalanan ni menjadi lebih senang dan kita boleh perbaiki pada musim akan datang. Again provided untuk mendapatkan semua ni kita perlu konsisten dari segi persembahan dan dari segi squad pemain kita. Itu benda yang paling penting lah aku rasakan. Dan satu lagi, kenapa aku tidak meletakkan kita berada di top 5, pasal untuk menumpukan kita boleh berada di sana, bermaksud kita kena beat tim-tim yang berada di top 5 pada musim sebelum ni, iaitu tim seperti again JDT, Kuching, Selangor, Kuala Lumpur dan juga Terengganu. JDT, Kuching, Selangor, Kuala Lumpur dan juga Terengganu. So ini adalah 5 tim yang kita kena beri perhatian di saingan Liga Super ni. Sekiranya kita ingin berada di top 5, 5 tim ni, antara satu daripada 5 tim ni kita kena tewaskan. Okay, itu yang aku perhatikan sini. So dari why aku tidak memandang sangat 5 tim ni, pasal aku punya ramalan kemungkinan besar kita akan tidak mengutip the highest point, maksud aku 3 point apabila kita menentang tim ni. Tapi aku lebih menumpukan tim yang berada di atas kita pada season lepas, iaitu Immigration, Negeri Sembilan dan juga Penang, di mana di sinilah kesilapan kita, di mana kita tidak mendapat poin yang sepatutnya pada musim lepas yang menyebabkan kita berada di tangga ke-9. Okey, 3 tim tersebut. Dan 3 tim yang berada di bawah kita di PMM Melaka, Kelantan, di sinilah sebenarnya poin yang wajib kita miliki. So kamu nampak kan apa yang aku target sini, di mana sekali lagi Brunei, Melaka, Kelantan adalah tim yang wajib untuk kita dapatkan 3 point untuk mengelakkan kita berada di tangga terbawah. Okey, tapi kita kena berjuang untuk menentang tim seperti Star City, Immigration pula, Star City, Negeri Sembilan dan juga Penang untuk melonjakkan kita menghampiri top 5. Itu yang aku perhatikan di sinilah. So apabila kita mampu untuk mendapatkan poin daripada tim-tim tersebut, di situ telah mengurangkan stres kita, mengurangkan tekanan kita untuk menghampiri di tangga ke-5, at least di tangga ke-5 lah, begitu. Pasal kalau against tim-tim ni pun kita struggle, memang kita sukar untuk menggapai lah top 5 tu. Tapi kalau kita boleh sekali lagi mendapatkan poin daripada tim-tim yang aku sebut sebentar tadi, top 5 tidak akan menjadi masalah untuk kita. So lebih bagus, ini again for me lebih bagus untuk kita memerhatikan tim-tim yang berada di bottom 5 sebenarnya. Pastikan kita boleh mendapatkan poin daripada mereka terlebih dahulu, baru kita perhatikan tim-tim yang top 5 aku sebut sebentar tadi. So again, benda ni tidak mustahil, boleh dilakukan. Cuma again, ianya terpulang dengan player-player kita lah, bagaimana moral dia orang. Dan talking about moral, terpulang dengan kita juga bagaimana kita mau support dia orang. Lebih kurang macam tu. So aku memang dah sabar untuk mengertikan Sabah FC. Aku again yakin kita akan boleh menghampiri top 5.
musim ni lah aku rasakan. Musim ni kita boleh menghampiri top 5 dan kita perlu kekalkan apa yang bakal kita miliki pada musim ni, dan di sana baru aku letakkan KPI aku untuk berada di kelompok 5 terbaik lah. Again, ini adalah pandangan aku sahaja. Aku tidak mengatakan benda ni benar. This is based on experience daripada 4 tahun memerhatikan Sabah FC, prestasi turun menaik mereka, dan apa yang aku katakan sebentar tadi itu adalah semua daripada kesimpulan daripada pengalaman aku membuat perkongsian di SRTV. Tapi walau macam mana pun aku uh, macam aku cakap tadi lah, aku bukan top 5 tapi aku menghampiri top 5. Tapi Sabah FC diorang punya management yakin mereka berada di top 5. So aku ingin memerhatikan benda tu lah. Dan walaupun aku letakkan KPI aku rendah, tapi aku tetap yakin kita boleh ke sana. Benda depends persembahan kita juga sebenarnya di saingan Liga Super ni guys. So okay guys, itu adalah perkongsian yang aku janjikan sebelum bermulanya kick off pada 24 hari bulan ni, di mana pada esok hari video sebelum 90 minit akan dikeluarkan. Tapi kena ingat, sekiranya anda memerhatikan video tu dan background dia begini, maksudnya video tu aku keluarkan, aku rakam lebih awal, di mana pada hari tu aku tidak berada di Malaysia lah, tapi aku berada di Guangzhou. So itu untuk anda punya apa ni, apa orang cakap tu, heads up untuk anda lah bagi yang bakal memerhatikan video tu. So ya, letakkan pada panel di dalam komentar di bawah mengenai komen yang aku berikan sebentar tadi. Seperti yang aku katakan, anda boleh memberi sebarang komen against aku punya opinion, tapi aku really appreciate sekiranya komen tu berilmiah lah. Okay, kalau anda cakap macam ni, kenapa macam tu? Bukan setakat berangan saja kau ni bro, bukan macam tu saja. Okay, pasal itu menunjukkan anda sendiri pun berangan juga. Okay guys, Assalamualaikum.